Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke FOC. Ok guys, hari ni aku akan kongsikan kisah kedua pengalaman seram aku sewaktu berkemping. Seperti mana yang aku beritahu pada video yang lepas, aku ada dua kisah yang aku boleh kongsikan. Jadi ini adalah kisah yang kedua dan kisah yang terakhir buat masa sekarang. Sebabnya memang dah tak ada lagi kisah-kisah misteri yang lain. Semuanya aku dah ceritakan di video-video lain yang ada dekat channel ni. Ok, kita terus kepada perkongsian kita hari ni. Okey, kita orang berkemping pada hari itu. Lokasinya adalah di sebuah muara sungai. Aku akan kongsikan rupa bentuk kawasan lokasi yang kita orang pergi pada itu pada Google Map ni. Okey, ini adalah kawasan muara sungai itu. Jauh dari perkampungan, tak ada akses jalan raya untuk sampai ke pantai. Yang ada pun cuma jalan ladang yang berpasir, jadi tak semua kenderaan boleh masuk terus sampai ke pantai. Okey, dekat lokasi ni aku pernah berkemping 3 kali. Satu pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2020. Untuk tahun 2017 aku pergi 2 orang, 2018 pun 2 orang, dan tahun 2020 tu aku pergi seorang. Aku buat solo camping. Dan kisah yang aku nak kongsikan pada hari ni, yang ni adalah untuk trip aku yang kedua, iaitu pada tahun 2018. Trip aku pada tahun 2018 ni aku berdua, aku dengan member aku Syukot. Jadi planning untuk trip tu adalah kita orang nak camping dekat tepi pantai tu, dan kita orang nak buat bushcraft cooking sikit lah dekat pantai tu. Jadi pada hari kejadian kita orang sampai ke lokasi camping tu lebih kurang dah belah petang, lebih kurang pukul 3, pukul 4 petang macam itu. Macam biasa sampai dekat campsite, kita orang terus set up kita orang punya shelter. Pada hari tu kita orang pakai hammock, dua-dua orang pakai hammock. Jadi kita orang cari tempat yang sesuai lah, yang kita orang boleh pasang 2 hammock, lebih kurang dekat-dekat lah, pokok-pokok yang dekat. Selepas kita orang set up kita punya hammock pada hari tu, lepas tu kita orang just santai-santai lah. Kita orang just jalan-jalan kawasan sekitar muara tu untuk tengok-tengok kawasan sekitar situ. Kawasan muara sungai tu memang cantik, view situ memang cantik, sunset dia cantik, pantai dia cantik, ada hutan dan belakang tu ada background bukit. Jadi kat situ memang tak ramai orang datang, disebabkan macam aku cakap tadi, dia tak ada akses jalan untuk sampai terus ke pantai tau. Untuk semua kenderaan, cuma kenderaan macam kalau 4 wheel tu bolehlah sampai. Untuk kenderaan-kenderaan biasa memang tak boleh sampai ke pantai. Dan tempat tu memang agak jauh daripada penempatan, memang tak ada apa-apalah kat situ. Jadi memang tak ramai orang datang ke muara sungai tu. Sewaktu kita orang tengah jalan-jalan sekitar kawasan muara tu, tiba-tiba kita orang nampak ada seorang pakcik tau. Disclaimer, pakcik ni memang betul orang lah, bukannya benda apa. Jadi kita orang pun pergilah jumpa pakcik tu, dan kita orang pun bersembang lah dengan pakcik tu. Rupa-rupanya pakcik tu adalah orang asal kampung berdekatan dengan situ. Tapi dia dah lama tinggalkan kampung tu, dia dah pindah ke tempat lain dah berpuluh tahun. Dan kebetulan pada hari tu pakcik tu balik kampung, dan dia nak tengok-tengok lah kawasan yang mungkin dia pernah pergi dulu kot. Dan dia berceritalah kepada kita orang beberapa kisah pasal tempat tu. Dan satunya, pakcik tu berpesan lah kepada kita orang. Dia berpesan supaya kita orang berhati-hati sewaktu kita orang berada kat situ, sewaktu kita orang camping kat situ. Sebab dia kata kawasan tu ada penghuni dia, ada penempatan dekat situ, dia kata. Dan satu lagi yang membuatkan aku agak takut dan risau adalah pakcik tu bagi tahu yang kawasan muara tu ada buaya, dia kata. Sebenarnya aku lebih takut kan sebenarnya. Tapi dia kata benda tu dah lama lah, kisah tu dah lama, mungkin 20-30 tahun yang lepas. Sekarang mungkin dah tak ada lah kot. Tapi bila pakcik tu dah kata macam itu, aku memang jam sikit lah. Bila nak pergi gigi air, nak kencing ke nak apa kan, dia rasa macam terbayang-bayang lah kita ni macam diperhatikan lah. Yang tu sebenarnya lebih merisaukan aku. Okey, lepas tu kita orang bersembang dengan pakcik tu. Tak lama lepas tu dia kata dia nak balik lah, dia nak balik ke kampung dia tu. Dan selepas tu kita orang teruskan lah aktiviti kita orang pada hari tu. Kita orang buat aktiviti camping kita orang lah. Hari pun dah semakin lewat petang. Hari tu ada sunset cantik, kita orang layan sunset. Dan hari pun mulalah beralih daripada siang, daripada cerah kepada gelap, kepada hari malam, pada waktu malam. Seperti yang aku cakap tadi, kita orang punya target ataupun projek untuk camping tu, kita orang nak buat masak-masak bushcraft. Jadi pada hari tu aku buat masak nasi dalam buah kelapa dan masak ikan steam dalam pasir. Alhamdulillah, kita orang punya target ataupun misi untuk camping tu berjaya lah, kita orang berjaya buat. And then benda tu jadilah dan rasa dia sedap. Lepas tu macam biasalah kita orang lepak-lepak, layan campfire, minum-minum kopi.
Dan kita orang mula masuk untuk tidur ke hemok masing-masing lebih kurang pukul 11 malam macam itu. Okey, nak dijadikan cerita, malam tu aku susah sikit nak lelapkan mata. Sebabnya waktu kita orang lepak-lepak tu, kita orang minum, bukan kopi, Nescafe sebenarnya. Minum Nescafe. Aku kalau minum Nescafe, aku memang malam tu aku akan mata celik sikit lah, susah sikit nak tidur. Bezalah dengan member aku ni. Member aku ni memang dah immune dengan Nescafe, jadi dia macam biasa je lah. Tak lama lepas masuk dalam hemok tu, aku tengok dia dah macam senyap je kan. Mungkin dia dah lena lah time tu. Jadi aku masa tu masih tak boleh tidur. Jadi aku duduklah dalam hemok tu sambil-sambil main-main handphone macam itulah, untuk menunggu bila masa boleh lelapkan mata, boleh tertidur. Bermulalah peristiwa misteri yang berlaku pada malam tu. Okey, kawasan tu memang kawasan yang sunyi. Dia bukan sunyi, dia tak ada bunyi apa-apa. Dia ada bunyi bunyi ombak laut, ada bunyi angin kena pokok, ada bunyi serangga. Maksud sunyi di sini adalah sunyi daripada bunyi kenderaan, bunyi orang, bunyi bandar ke, bunyi lagu ke. Okey, dalam keheningan malam ni tadi, malam yang damai dekat tepi pantai ni, tiba-tiba aku terdengar sesuatu tau. Masa tu macam aku cakap tadi dah pukul 12 lebih, tapi tiba-tiba aku terdengar bunyi laungan azan. Pukul 12 lebih tengah malam, jadi bukan masa masuknya waktu solat. Subuh lambat lagi kan, sembahyang isyak pun dah lama lepas. Jadi kalau nak dikatakan azan tu daripada masjid, mungkin masjid daripada kawasan ataupun perkampungan yang terdekat, mungkin angin bawa ke kan. Tapi masa tu bukan waktu solat kan, kenapa tiba-tiba bunyi azan ataupun ada orang laungkan azan? Masa tu jujurnya aku tak ada takut mana pun, sebab dengar bunyi azan kan, apa nak takut kan. Tapi benda tu jadi satu perkara yang menghairankanlah aku pada masa tu. Dia bunyi azan dia tu, tak adalah aku dengar macam begitu jelas kan, macam orang azan dekat tau. Dia macam bunyi dia sayup-sayup lah, sayup-sayup daripada jauh. Tapi aku boleh cam lah yang tu adalah bunyi laungan azan. Selepas peristiwa tu, aku cubalah nak lelapkan mata aku cuba nak tidur. Aku pejamkanlah mata aku supaya boleh tertidur. Tak lama selepas tu, tadi aku dengar bunyi azan. Sekarang ni aku dengar sesuatu pula. Aku dengar suara orang menjerit. Spesifiknya suara perempuan menjerit sebanyak 3 kali. Dan 3 kali jeritan tu, dia punya jarak masa tu dalam masa yang dekat lah, 3 kali jeritan. Kalau nak ikutkan logik fikiran aku pada masa tu, tak mungkinlah suara tu adalah suara orang perempuan. Sebab kawasan sekitar situ memang tak ada orang, tak ada kampung. Dan lagi pula suara orang perempuan kan, tak apa benda dia nak buat kat situ kan malam-malam. Tapi aku cuba untuk fikir positif pada masa tu, untuk aku sedapkan hati aku. Sebab kan kita orang tu berada di hutan, jadi dekat hutan tu dia ada macam-macam spesies binatang. Jadi berkemungkinan lah suara yang aku dengar tu adalah suara binatang lah. Berkemungkinan burung ke, spesies monyet ke, spesies serangga ke, yang dia punya bunyi tu menyerupai bunyi suara manusia, suara orang. Berkemungkinan lah. Jadi aku fikir macam itulah pada masa tu, supaya aku macam mana, untuk aku hadam lah situasi tu. Kita fikir positif lah. Tapi yang pelik dia, suara tu cuma 3 kali tu saja. Selepas tu aku cubalah macam nak pasang telinga, aku nak cuba verify situasi tu. Itu suara binatang ke suara apa kan, aku cubalah nak dengar lagi. Tapi memang tak ada lagi suara yang sama. So aku tak boleh nak verify lah sama ada tu adalah suara binatang ke suara apa. Jadi benda tu memang kekal misteri lah. Sampai ke sekarang aku pun tak pasti yang suara tu adalah suara apa. Jadi pada malam tu dah 2 benda pelik berlaku pada aku. First kali dengar suara azan, yang keduanya dengar suara macam orang menjerit. 2 benda pelik. Jadi bila benda-benda pelik ataupun benda-benda misteri yang berlaku, mulalah kita banyak memikir tau. Kita fikir itu, kita fikir ni. Jadi semakinlah susah aku nak tidur pada malam tu. Susah nak tidur. Aku cuba nak lelapkan mata supaya
Orang cakap malam tu cepat berlalu kan, tapi aku tak boleh nak tidur disebabkan Nescafe tu tadi. Kejadian misteri yang ketiga yang berlaku pada aku pada malam tu adalah aku ternampak sesuatu dekat belah pantai, dekat bahagian pantai. Dia agak jauh lah daripada campsite aku, tapi aku nampak benda tu dengan jelas disebabkan benda yang aku nampak tu adalah api. Api daripada jauh pun kita boleh nampak kan. Dia berada dekat pantai tu, dia macam mana, dia tak adalah bergerak ataupun dia tak adalah terbang ke apa. Dia statik, dia duduk dekat satu tempat dekat pantai tu. Okey, malam tu cuaca memang cantik, tapi menjelang tengah malam tu dia start datang angin tau. Start datang angin dan start datang hujan. Sorry. Okey, start datang angin dan start datang hujan rintik. Aku nampak benda tu dalam 3-4 minit macam gitulah. Yang aku nampak, aku tak pastilah sebelum aku nampak tu mungkin dah lama ada kat situ, yang tu aku tak pasti. Tapi yang aku nampak benda tu dalam 3-4 minit sebelum datang angin dan hujan rintik ni tadi. Dan tiba-tiba benda tu menghilang lah daripada pantai tu. Awalnya tu cuma angin dengan hujan rintik. Semakin lama tu angin tu makin kuat, dah macam ribut lah. Makin angin makin kuat. Dan kawan aku tu pun terjaga lah, sebab kan kita orang punya tub ataupun flysheet kita orang tu memang dah macam parachute dah, kena hentam angin yang kuat daripada arah laut tu. Jadi dia pun terjaga. Tapi angin tu tak lama. Lepas angin kuat tu terus turun hujan lebat. Hujan lebat tu pun tak lama. Lepas tu dia hujan rintik-rintik macam itulah. Dan selepas hujan rintik tu barulah aku boleh lelapkan mata aku, boleh tidur sampailah ke pagi. Keesokan pagi dia, aku bagi tahulah dekat Syukot. Aku cerita kat dia apa yang aku nampak dan apa yang aku dengar pada malam tu. Dan aku tanya kat dia lah, dia ada dengar apa-apa ke. Dia kata dia memang tak ada dengar apa-apa sebabkan dia tidur lena pada malam tu. Jadi aku cuba nak verify benda yang ketiga tu, yang pasal api tu, disebabkan perkara pertama dan perkara kedua tu memang aku tak boleh nak verify lah. Aku tak boleh nak pastikan benda tu apa dan apa sebenar yang berlaku pada peristiwa tu. Untuk peristiwa yang ketiga yang berlaku, yang api tu, aku rasa aku boleh cuba untuk verify. Disebabkan kalau api, kalau nak dikatakan ada orang datang dan orang buat campfire, mesti ada kesan-kesan yang tinggal pada kawasan yang dia buat api tu. Jadi aku pergilah ke kawasan yang aku nampak api pada malam tu. Aku tengok kawasan-kawasan sekitar situ, aku cuba nak cari kalau ada mungkin kesan-kesan abu ataupun kesan-kesan kayu terbakar ataupun kesan-kesan yang ada pada tanah lah. Sebab kalau orang buat campfire memang akan ada kesan tinggal, sebab baru je buat malam tadi kan, mesti ada kesan-kesan dia. Jadi aku tengok kawasan-kawasan dekat sekitar situ, tapi aku tak jumpa lah yang bekas menunjukkan ada orang datang kat situ dan ada orang buat campfire pada malam tu dekat situ. Jadi confirm yang aku nampak pada malam tu bukanlah api campfire. Jadi api apa, aku pun tak pasti. Yang tu memang misteri lah. Dan trip kita orang pada hari tu berakhirlah pada hari kedua tu. Awal pagi kita orang dah keluar pada situ, alhamdulillah dengan selamat. Dan target untuk trip tu berjayalah untuk kita orang buat masak-masak bushcraft tu. Jadi itulah kisah yang aku dapat kongsikan untuk video kali ni. Dia lebih kepada pengalaman misteri lah, sebab dia tak adalah secara direct mengganggu kita orang macam yang aku kena pada video yang lepas tu. Dan pada tahun 2020 aku kembali lagi ke situ. Aku buat trip solo. Kali tu aku naik basikal untuk pergi sampai ke pantai tu. Dan trip ketiga ni alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Cumanya malam tu aku kena ribut sekali lagi. Basikal aku pun tumbang. Spot kita orang camping dekat kawasan muara sungai ni, bagi aku memang spot ni memang cantik lah. View dia memang cantik. Dan insyaAllah nanti bila semua dah okey, aku nak ajak member aku tu repeat lah camping kat situ lagi. Cuma mungkin betul lah apa yang pakcik tu ceritakan kepada kita orang, yang dia katakan tempat tu ada penempatan dia ataupun ada penghuni dia. Dan penghuni gaib lah yang kita tak nampak. Cumanya bagi aku sebenarnya kita tak perlu takut sebenarnya. Kita tak perlu takut pun. Selagi kita menjaga kita punya tingkah laku, perbuatan kita, kata-kata kita,
Dan kita tak sewenang-wenangnya sesuka hati merosakkan kawasan sekitar tu, tebang pokok sesuka hati ke, ataupun meninggalkan sampah selepas camping ke kan. InsyaAllah kalau kita tak buat semua benda-benda tu, semuanya baik-baik sajalah, tak ada apa pun. Untuk perkongsian kisah misteri, mungkin sampai sini saja. Dan ini adalah kisah yang terakhir yang aku dapat kongsikan. Jangan minta lagi geng dan kalau korang tengok ataupun singgah ke channel ni sebabkan perkongsian kisah misteri yang aku buat beberapa minggu lepas, dan video kali ni aku ucapkan terima kasih dan selamat datang ke FOC. Cuma aku nak bagi tahu yang perkongsian video ataupun genre seram, perkara misteri ataupun kisah misteri sewaktu berkemping ni sebenarnya aku jarang-jarang buat. Bukan main content untuk channel ni. Channel ni punya main content adalah lebih kepada aktiviti outdoor. Jadi kalau korang berminat untuk follow aktiviti outdoor ataupun adventure aku dengan member-member aku, jadi silakan untuk korang tekan butang subscribe untuk follow kita orang punya trip di masa akan datang lah. Jadi terima kasih kepada korang yang telah menonton video ni sampai habis. Aku jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.